أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang memberi ruang tambahan lagi satu hari untuk kita hidup di atas muka bumi hak milik dia, untuk kata ulama menggabungkan dua hal. Pertama, Allah nak buka waktu untuk kita minta ampun, bertaubat, beristighfar kepadanya. Dan kedua, untuk Allah buka masa untuk kita terus melakukan ibadah dan mendekatkan diri kepadanya. Ada dua benda. Paling kuranglah dalam hidup kita ni, bila ada masa, taubat, istighfar, minta ampun, tu satu. Jangan pernah tinggal astaghfirullah wa atubu ilaih. Ampuni aku ya Allah, aku bertaubat padamu. Tu tak. Hak ni paling besar sekali. Kerana kemenangan paling besar seorang hamba kepada Allah adalah ketika bukan dia mati dalam banyak amal, bukan. Tapi dia mati dalam keadaan dia memperolehi keampunan daripada Allah. Itu satu. Yang kedua, jangan pernah leka untuk memikirkan apa benda yang kita nak tambah baik, nak tambah baik, nak tambah baik. Hari ini mesti lebih baik daripada semalam. Andai hari ini sama seperti semalam, rugilah kita. Sepatutnya tambah lagi lebih baik. Tapi kalau hari ini sama je seperti semalam, maka rugi. Sebab ada orang hari ini tak sampai, dia meninggal semalam. Dan kalau hari ini kita buruk daripada semalam, kata ulama, kita sedang menempah ruang kecelakaan dalam hidup kita. Takut esok tak sampai umur kita di sana. Ya, jadi insya-Allah dua hal. Minta ampun dengan kadar segera dengan apa ruang yang kita ada. Kedua, memperbanyakkan amal ibadah untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. InsyaAllah pagi ini kuliah duha kita di Masjid Bukit Jelutung yang serba indah ini, insyaAllah perjalanan saya daripada Bukit Beruntung sangat memberi keberuntungan. Laluannya sangat cantik. Setengah jam dah sampai hari ini. Cukup cantik. Okey, insyaAllah. Kita akan sembang tentang tajuk memburu redha di hujung usia. Betul je? Di hujung usia kan ya. Memburu redha Allah di hujung usia. Ju bagi tajuk memang power. Kan memang best tajuk dia tu. Jadi pertama, berdasarkan kepada tajuk, dia kata memburu, usaha tanpa henti untuk melakukan pemburuan dalam hidup. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Hidup kita, mati kita atau perjalanan kehidupan kita itu, Allah bukan nak tengok siapa paling banyak amal, tapi siapa yang paling baik amalnya. Apa maksud baik amalnya? Amal yang ikhlas kerana Allah. Apa maksud baik amalnya? Amal yang berpandukan Al-Quran dan As-Sunnah. Itu baik amalnya. Ramai tak orang banyak amal? Ramai. Solat tahajud 40 rakaat. Waduh. Kan ya? Tapi buatnya tak sesuai dengan hadis Nabi. Dan buatnya itu mencari redha manusia, bukan mencari redha Allah. Pertama,
Kalau kita kata memburu redha di hujung usia, pemburuan dulu dalam hidup kita, mesti ada pemburuan. Mesti ada usaha ke arah itu. Ya, semalam saya alhamdulillah ada ceramah dengan salah satu daripada anak syarikat Pusat Zakat Negeri Selangor di Yayasan Restu Trust, ya, teraju apa asnaf, ekonomi asnaf ke. Ya, alhamdulillah semalam 3 jam dia orang suruh saya ceramah. 3 jam kepada lebih kurang 100 orang ke 200 orang peserta, dan saya kata itu, hidup kita tak pernah berhenti untuk berusaha dan berusaha memburu. Apa yang harus kita buru? Redha Allah. Tajuk dulu. Ceramah kita pun sampai pukul 12 juga kayak ini hari ni. Memburu, pemburuan tanpa henti terus menerus, dan apa yang kita harus buru? Redha Allah. Apa maksud redha Allah? Buat hanya mengharapkan Allah Ta'ala tanpa mengharapkan manusia lain, tanpa mengharapkan makhluk. Memburu redha bermaksud membina keikhlasan, beramal kerana Allah semata-mata. Ustaz, habis tu kalau saya nak ke syurga, saya beramal kerana nak pergi syurga, adakah saya tidak ikhlas? Sebab ada orang cakap macam tu. Saya kata, tak, ikhlaslah tu. Kerana syurga hak milik Allah, bukan syurga hak milik manusia. Yang dikatakan tidak ikhlas adalah manusia itu mengharapkan manusia. Manusia dia buat baik, kemudian harap orang lain puji. Baik benar. Itu kan baik betul. Itu tak boleh. Tapi kalau kita mengharapkan Allah, itu kita sedang mencari redha Allah. Nak cari redha Allah paling besar sekali apa? Pastikan jiwa kita ikhlas dalam seluruh amalan kita. Dah, itu cari redha lah tu. Okey, selamat. Selamat dalam hal keikhlasan. Dan kalimah di hujung tu dipanggil sebagai di hujung usia. Okey, di hujung usia. Hujung usia ni biasanya Nabi sebut dalam hadis adalah umur 60 dan 70. Nampak gaya lebih kurang. Tu kan nampak gaya lah. Saya ada baki 8 tahun lagi nak pergi 60. Sekarang dah 52, ada lagi 8 tahun nak pergi 60. Okey, ada di antara kita mungkin dah lebih 60. Kan? Dan Nabi kata antara 60 hingga 70. Pemburuan tak boleh berhenti. Kalau belum mula, kena mula sekarang. Tak boleh tangguh untuk hari esok. Dan kalau dah mula, jangan stop. Teruskan perjalanan sampai bila? Sampai ruh kita diambil Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ni belum start tahu, ni mukadimah aje. Tu kan. Nabi kata dalam hadis riwayat Imam Bukhari, ya, dalam riwayat riwayat Imam Muslim, hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Apa kata Nabi? Man atat alaihi sittuna sana faqad a'dzara Allahu ilaihi fil umr. Sesiapa yang sampai usianya situna sana, yakni 60 tahun, maka Allah tidak akan menerima sebarang keuzuran dan alasan yang dia bagi lagi. Orang yang umur 60, Ustaz, tak cukup masa kau pembohong. Kalau 60 tak sempat nak belajar solat, 60 tak sempat nak belajar ngaji Quran, 60 tak ambil masa untuk belajar ilmu, tak nampak lagi kebaikan, maka kita kata tak cukup masa lah Ustaz. Ketika itu kita adalah pendusta dan pembohong atas diri sendiri. Maka Nabi kata Allah tidak akan menerima lagi apa-apa alasan dengan time yang cukup yang Allah bagi kepada kita tu. Tapi sayang ni, sebab tu kita nak sebut tentang hujung usia. Kebanyakan hadis menyebut hujung usia itu adalah umur 60 dan ke atas. Jadi siapa yang umur 60, kita sedang berada di hujung usia. Itu satu pandangan. Satu pandangan lagi apa? Setiap manusia berada di hujung usia. Kerana yang akan datang seminit dua nanti, kita tak tahu. Kita tak tahu.
Itu kan. Pagi semalam kita baca tentang ada seorang pelakon muda, siapa nama dia? Nat Zainal kan, sangat muda, tiba-tiba ditidurkan akibat daripada sesuatu itu. Siapa sangka? Tak ada sangka. Orang yang nak kena stroke, serangan jantung pun begitu. Saya kena serangan jantung. Ni antara orang penting yang dulu yang menziarahi dan banyak memberi bantuan. Kan ya? Sangat. Mas tak ada apa-apa. Tiba-tiba ya boom. Jatuh macam tu je. Tu serangannya. Tak ada. Seminit yang akan datang belum tentu. Sebab tu saya selalu mengulangi kata-kata untuk saya dan kita semua. Adalah nyawa kita cuma ada 3 saat aja. 1 saat telah kita guna sebentar tadi, tak mungkin kita dapat kembali lagi. Kalau 1 saat tadi untung. Kalau 1 saat tadi rugi lagi. Kasus 1 saat yang bakal akan tiba nanti belum tentu kita sampai ke sana lagi. Tapi 1 saat yang kita miliki hanya pada waktu ini. Waktu inilah yang kita nak guna. So setiap manusia sebenarnya dia berada di hujung usia. Kerana dia tak tahu tarikh mati dia. Ya, mungkin ada sahabat handai kita sekarang umur 70. Tapi Allah mungkin bagi dia 90. Anaknya umur 40. Mungkin Allah bagi 41. So, dia akan melihat anaknya mati dulu. Begitu keadaannya. So, pertama, dalam tajuk kita memburu. Jangan pernah berhenti untuk buat baik. Apa buruan kita? Bina keikhlasan untuk mencari semata-mata redha Allah. Sesekali jangan buat kerana manusia. Buat nak bagi orang tengok. Yile pocik. Tak ada kebaikan. Buat cerita kebaikan kita kepada orang lain. Sia-sia. Ya, orang nak membina keikhlasan, dia perlu buang 4 perkara dalam hidup dia. Ini pun belum start lagi ni. Kan ni? Orang yang nak cari redha Allah tu, nak cari keikhlasan, dia perlu buang 4 perkara dalam hidup dia. Pertama, jangan buat kerana nak tunjuk kat orang. Apa kalimah tu dipanggil? Riak. Kan? Yang kedua, kalau nak ikhlas, buang 1 lagi perangai, sum'ah. Memperdengar dan menceritakan kebaikan kita kepada orang lain. Orang lain tak tahu pun awak solat tahajud malam tadi. Tiba-tiba awak masuk dalam Facebook, Alhamdulillah, selesai solat tahajud malam tadi, sekian. Out. Habis. Yang ketiga, kalau nak ikhlas, selamatkan diri kita daripada perangai yang ketiga, ujub dan bangga diri. Kitalah orang paling baik. Kau tengok aku tiap-tiap hari pergi masjid Bukit Jelutong. Kau buat apa? Tidur. Itu contohlah tu, bangga diri. Asal kita seorang je betul. Orang lain semua salah. Ketika itu syaitan sudah menguasai dia. Ilmu dia melaknat diri dia sendiri, bukan memberi rahmat. Dan yang keempat, Al-Mannan. Orang yang suka mengungkit-ngungkit kebaikannya. Manusia yang mau keikhlasan, pertama, buang sifat riak, menunjuk-nunjuk pada orang lain. Kedua, buang sifat sum'ah, mencerita kebaikannya kepada orang lain. Ketiga, buang sifat ujub dan bangga diri, dia seorang je betul. Dan kemudian keempat, buang sifat mengungkit-ngungkit. Abang, kalau abang tak menikah dengan saya, miskin papa kedana lah awak. Saya dah reta banyak daripada Sabak Bernam sampai ke Perlis. Contohnya gitu. So manusia yang nak cari redha Allah itu. Jadi ini hakikat yang kita perlu bincang. Baik, kita mulakan dengan ayat Al-Quranul Karim. Ni baru nak mula. Ya, baik. Dalam Al-Quranul Karim, Allah sebut dalam surah Al-Baqarah, surah yang kedua pada ayat 218. Allah kata dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wajahadu fi sabilillah
Ulaika yarjuna rahmatallah. Wallahu ghafurur rahim. Al-Baqarah surah kedua ayat 218. Innal ladzina amanu, sifat orang-orang yang beriman. Innal ladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu. Walladzina hajaru, dan mereka itu melakukan penghijrahan. Penghijrahan daripada buruk pergi kepada baik, daripada baik pergi menuju yang lebih baik. Berhijrah memperbaiki diri. Mungkin pada zaman kita masa muda-muda dulu, kan ya, banyak lalai, banyak pergi panggung Colosseum, naik motor skuter atau Vespa, seluar hitam ketat, kasut hitam muncung tajam, sanggui 3 kaki naik atas, dan macam-macam pada ketika itu, waktu tu. Tapi alhamdulillah menuju umur tambahan, maka kita mula walladzina hajaru, berhijrah. Orang beriman tak pernah berhenti untuk memperbaiki dirinya. Ustaz, ni ada orang kata, Ustaz, saya ni berangan untuk berhijrah, Ustaz. Kemudian niat macam-macam, niat nak solat tahajud ni 8 tahun dah. Tapi terkejut-terkejut je semua. Tak start 8 tahun dah. Paling tidak ada kemahuan. Walladzina hajaru wajahadu, dia mau berjuang. Dia mau berjuang. Dia mau memburu. Dia mau berusaha. Dia mau berdoa dalam kehidupannya itu. Dan ulaika yarjuna rahmatullah, mereka betul-betul mengharapkan redha dan rahmat daripada Allah. Ini perjuangan kita. Bangun pagi tadi, teringat, hari ini ada Ustaz Amran dari Bukit Peruntung yang bawa untung. Contoh, so pasang niat terus, jom nak pergi hari ini. 1, niat pahala dah. Tiba-tiba tak dapat datang. Dapat tak pahala tu? Dapat. Berdasarkan kepada niat. Itu besarnya kasih sayang Allah SWT. Itu perlu. Dan di dalam kita nak buat baik itu, yang pertama tu sifat orang beriman ni, dia walladzina hajaru, dia berubah, berhijrah. Berhijrah daripada mana? Bukit Kuda, Kelang, sampai ke Bukit Jelutong. Hijrah tu nak cari kebaikan. Daripada merata-rata, ada orang daripada Subang contohnya, kan ya, kampung Melayu Subang dan itu ini sampai ke sini. Kenapa? Dia berhijrah untuk mencari kebaikan. Wajahadu, dia perlu berjuang dalam semua benda tu. Start kereta, minyak dah kuning. Perjuangan pertama sekali. La ilaha illallah, orang tua ni tahu bawa kereta minyak tak kerti bubuk. Marah dengan lakinya. Pada hakikatnya, dia yang pakai kereta tu, laki ni tak pakai pun. Satu benda. Tu perjuangan. Kemudian masa itulah terganggunya. Ada bibik telefon tak dapat datang lah, itulah, inilah. Ada kawan telefon nak pergi minum di mana gitu gini dan macam-macam lah. Dan pi bubuh minyak, perjuangan. Minyak makin hari makin turun, makin hari makin naik. Pun perjuangan juga. Kami nak pergi ceramah, ambil masa 1 jam setengah contohnya, kan ya. Perjuangan juga. Perjuangan. Dan perjuangan itu Allah Subhanahu Wa Taala kata, kalau mereka itu berjuang dengan fi sabilillah, atas jalan Allah, ulaika yarjuna rahmatullah, semua mereka buat itu semata-mata mencari rahmat dan redha Allah Taala. Poin paling penting, key dia. Dan cuba perasan kat ujung tu, Allah kata wallahu ghafurur rahim, kita akan dapat keampunan daripada Allah yang Maha Pengampun. Itu dia. Orang yang mengaku dia beriman, bukan hanya mengaku di mulut, aku orang beriman, sedang dia tak buat. Sedangkan di dalam perbincaraan, Imam Syafi'i mengatakan sesungguhnya iman itu naik dan turun. Kata Imam Syafi'i, al-imanun qawlun bil lisan wa tasdiqul bil jinan wa amalun bil arkan. Iman itu apa yang kamu sebut di mulut. Ya Allah, aku beriman kepadamu, la ilaha illallah. Iman itu diakui dengan hati, yang mulut sebut tadi, hati yakin kepada Allah Ta'ala.
Dan iman itu dilakukan dengan seluruh tubuh badan. Kombinasi 3 faktor utama di dalam membentuk iman yang tepat, bukan iman yang fake dan palsu. Pertama, mulutnya mengaku, ya Allah, Engkaulah Tuhanku, tiada Tuhan yang ku sembah melainkan Engkau, ya Allah. Mengaku sungguh-sungguh. Ya. Kedua, hati kita memang terima ketentuan yang Allah bagi, kita tak pernah komplain, melainkan kita minta bantuan dengan Allah. Dan yang ketiga, tubuh badan kita buat ke tidak? Sedang buatlah, daripada jauh driving, mai ke masjid, duduk dalam taman syurga Allah Subhanahu Wa Taala, itu tanda iman. Mesti ada 3. Pertama, lafaz di mulut, kedua, iktikad dalam hati, dan ketiga, lakukan dengan amal tubuh badan kita. Ini baru orang beriman. Bukan iman tu, saya orang beriman. Saya orang beriman. Saya orang beriman. Gitu je, tak boleh. Ya? Dan orang beriman itu sifat mereka apa? Ni, walladzina hajaru. Mereka itu sentiasa berhijrah menuju kepada kebaikan. Apa je lah. Ustaz, saya tak pandai hijrah awak kena belajar. Ustaz, saya dah belajar, tak pandai-pandai. Adakah saya bodoh? Bukan. Awak pandailah tu. Kan saya selalu cerita tentang, semalam pun saya cerita, daripada belajar ngaji Quran di rumah Ju, kan, pindah pergi sana, pindah pergi sini, daripada mengajar di Yayasan Restu, pindah pergi sana, pindah pergi apa benda, perpustakaan ke apa gitu. Lepas tu pindah situ, pindah, sekarang belajar di Al-Ikhlas, Seksyen 13. Masjid Al-Ikhlas. Ada tu, saya duduk mengajar ke situ. Kemudian saya mengajar Quran tu, pindah satu tempat lagi, Seksyen 8. Rumah mak kepada Farah Fauzana. Tu Seksyen 8. Dia himpun anak beranak, adik-beradik dia, jiran-jiran apa semua. Dulu. Sehinggalah saya tak ada kesempatan, so orang lain yang ambil alih sambung. Tapi saya nak cerita kebaikan mak dia, Faridah Abdul Jalil. Kak Faridah, atau dipanggil sebagai Kak FJ. Sekarang ni nama memang gitu. Ada orang nama D, ada orang nama E. Itu kan begitu je, simple je. Okay. Dia satu ungkapan yang dia selalu kata, Ustaz, asal saya ni, kakak tu lah, mak dia tu. Dia kata, kenapa dengan saya, Ustaz? Sebab bila saya mengajar, Ju tahu, saya mengajar, saya akan mengajar every single kalimah. Bagi kalimah ni. Lepas tu kita akan melalui ini hukum apa, ini hukum apa, ini hukum apa, dan kemudian kita baca terjemahan dan tafsirnya. Begitu didikan. So, orang lain yang belajar semua dapat. Oh, ini nun mati jumpa ta, ini ikhfa, dengung 2 harakat. Kalau nun mati ni ada batu nisan, tu jangan dengung, itu izhar. Contohnya gini, kalau nun mati batu nisan tak ada, itu ikhfa, dengunglah, contohnya begitu. Tapi Faridah Abdul Jalil ni, dia tak mahir tentang hukum. Tapi bacaannya cantik. Bacaannya daripada tak reti, sampailah bacaannya cantik. So dia tanya, Ustaz, macam mana saya ni? Udah bertahun-tahun ngaji. Bila Ustaz tanya nun mati, rasa nak mati jadinya. Ya, dia kata gitu. Apakah saya nak pandang positif dalam kehidupan saya? Saya kata, akak di antara orang yang beruntung. Kenapa? Disebabkan kalau akak pandai, akak akan berhenti belajar. Bila berhenti belajar, agak-agak nak baca ke Quran, tak ada harapan, balik tidur je. Jadi Allah Ta'ala ni, dia biarkan kita ni lambat pandai sikit. Kenapa? Sebab dia nak bagi kita belajar sepanjang hidup. Bagi masa tu panjang sikit. Contoh, ni tunggu punya lama. Ustaz lambat sampai. Kan ya? Ada orang yang tak faham dengan rahmat Allah, dia akan kata, apa lah Ustaz ni? Dah tahu jauh, keluarlah awal, dia pula mengajar. Tu kan, dah tahu jauh, keluarlah awal. Ada orang gitu. Tapi ada orang kata, Alhamdulillah, biarlah Ustaz tu lambat sikit. Rupanya Allah nak bagi kita duduk lama dalam masjid. Nampak tak? Itu. Tapi kita tak. Kita fikir ke lain. Ini nilai manusia berfikir tentang positif dan dipanggil sebagai husnuzan. Prasangka baik kepada Allah Ta'ala. Kita ulang balik. Di hujung-hujung usia ini,
pengakuan keimanan kita itu harus menempati 3 benda: ungkapan di mulut kita, iktikad dalam hati kita, dan juga perjalanan amalan dalam tubuh badan kita. Cek 3 benda ni dulu di hujung usia kita ni. Adakah mulut kita yang menyebut la ilaha illallah ini benar-benar kita akui, ataupun mengaku bukan main zikir ni, tambah orang perempuan ada grup zikir. Grup zikir ni bukan main, tapi bomo pun boleh tahan. Jumpa bomo siang dan malam. Ya, belajar percaya pada benda khurafat dan sebagainya. Okey, jadi ini satu benda. Yang kedua, cek di hujung usia kita ini, ada tak penghijrahan yang kita sedang buat. Daripada kita tak pandai ngaji Quran, belajar ngaji Quran. Daripada kita dulu kuat melawan suami, redakan sikit ungkapan dan ucapan tu. Tu kan slow sikit. Gitu lebih kurang. Ya, daripada kita malas gini ni, tapi kita rajin. Ada tak penghijrahan kita menuju kebaikan? Yang ketiga, di hujung usia ini, tolong cek ada ke tidak perjuangan, yakni jihad kita. Ni berjihad lah ni, datang belajar. Orang perempuan alhamdulillah rajin menulis. Macam-macam ditulisnya. Kadang apa yang ditulis dia pun tak erti baca. Macam-macam ditulis. Tu kan. Iya. PKP hari tu buku dah hilang. Buat buku baru. Macam-macam buku. Kan? Itu. Tak apalah rajin tulis. Paling tidak watukallimuna aidihim, tangan kita akan bercakap di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan kemudian kita cek balik, ulaika yarjuna rahmatallah. Adakah kita buat 3 benda tadi itu, keimanan kita, penghijrahan kita dan jihad kita itu, adakah kita buat betul-betul lillahi ta'ala? Adakah kita mengharapkan benar-benar redha Allah, atau mengharapkan rahmat Allah, atau kita buat kerana pujian daripada manusia? Keselamatan orang yang mengharap redha Allah, wallahu ghafurur rahim. Allah akan bagi keampunan kerana Allah itu sifatnya maha pengampun. Jadi jangan risaulah Ustaz. Saya ni ada banyak soalan ketika live saya. Ini pun live juga. Ada berapa ramai sekarang ni? Tak banyak sangat. 352 orang. Okey, baik. Dalam live ni kadang-kadang kalau saya tak keluar daripada rumah, saya duduk rumah, saya akan layan soalan. Layan soalan demi soalan. Saya akan buat program soal jawab bersama Ustaz Amran. So banyak soalan. Terutama ada orang tanya, Ustaz, umur saya 78 tahun. Saya tinggal solat sehingga umur saya 60 tahun baru saya start solat. Dapat JKWSP baru start solat. Balik daripada umrah pertama tu, dapat duit KWSP, pergi umrah, masa tu baru balik start. Saya kata alhamdulillah dah start solat dah. Dia tanya, perlukah saya qada solat yang saya tinggalkan daripada umur, sebab kita ni akil balik dikira paling lewat 15 tahun. Lelaki perempuan lah maksimum kita ambil 15 tahun. Sebab ada perempuan datang haid umur 9 tahun, ada 13 tahun. Tapi tak matang, dok main rounders merata-rata, main police entry lah, gitu gini kan. So, akal tak apa sihat ke. Jadi, dia kira 15 tahun sampai umur 60 tahun. 60 kali 15, tolak 15, berapa? 45. 45 tahun. 45 tahun kali 365 hari, kali dengan 5 waktu. Kalilah ada berapa ribu waktu. Umur awak 60, kan? Agak-agak sempat kena qada. Tak ada harapannya. Yang ada sekarang ni pun lambat semayang. Yang ada ni pun lambat. Tiba-tiba. Sebab tu sebahagian ulama' kata qada itu nanti dulu. Yang paling besar awak bertaubat dengan kesalahan awak buat tu. Jangan kata, ini qada, dia qada. Tapi dia tak taubat dengan kesalahan lampau dia. Tu bahaya. Maka kalau tanya saya, jawab macam ni lah. Bertaubat kepada Allah, berhenti daripada mengulangi perkara yang salah tu, berubah diri,
Innallaha ghafurur rahim. Allah pengampun, Allah penyayang. Tak dan. Nak cover up balik yang tu memang tak dan. Ya, dengan dosa baru tambahan ini, dengan itu, dengan ini memang tak dan. Okey. Jadi yang pertama ni, kita letak orang yang mengharap redha Allah itu adalah orang yang berjuang dalam keimanannya, berjuang dalam penghijrahannya dan berjuang dalam jihadnya. Mereka yang benar-benar buat itu kerana Allah, maka mereka memperolehi keampunan daripada Allah Ta'ala. Terutama di hujung usia kita. Saya selalu menganggap bahawa kita sentiasa berada di hujung usia. So, jangan sesekali buang waktu dalam melakukan kebaikan. Ada ruang buat, malah cari ruang untuk buat. Jangan tangguh. Nantilah. Ada orang kata, Ustaz, saya nak sedekah dekat pusat tahfiz, Ustaz. Tapi saya sedekah besoklah, sedekah subuh. Habis kalau awak mati maghrib, kadang cakap pun tak cerdik. Sedekah subuh tu memang ada dalam hadis. Maksud sedekah subuh tu adalah mengawali sedekah. Cepat bersedekah. Bukan tunggu subuh baru nak sedekah. Ustaz, saya nak sedekah dekat pusat tahfiz, Ustaz. Tapi nak tunggu Ramadan. Ya Allah, sekarang baru Rabiul Akhir. Bila pula nak datang? Maka kita sedang menangguh amalan. Tak boleh. Okey, baik. Seterusnya, kita rujuk di dalam surah Al-Ahzab pada ayat ke-21. Ya, surah Al-Ahzab pada ayat ke-21 berhubung tentang memburu redha di hujung usia ini. Allah mengingatkan tentang kehidupan contoh daripada Nabi SAW. Allah mengatakan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmil akhir wa dzakarallaha katsiran. Sememangnya bagi kamu itu, pada diri Rasulullah itulah contoh teladan yang baik bagi mereka. Siapa contoh kita? Nabi SAW. Habis tu orang perempuan contohnya siapa? Nabi SAW. Ada orang bagi tahu, dia kata, Ustaz, apa beza solat lelaki dan solat perempuan? Saya kata sama. Tak ada beza. Sebab Nabi ketika jumpa dengan lelaki, Nabi kata, Sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian sebagaimana kamu lihat aku salat. Nabi bila jumpa orang perempuan, Nabi kata, Sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian sebagaimana kamu lihat aku salat. Dia tak kata, salatlah kalian wahai wanita sebagaimana kamu melihat Aisyah salat. Tak. Jadi sama. Lelaki dan perempuan. Sebab itu untuk mendahului masuk dalam syurga Allah, dia tak kira lelaki perempuan. Masuk. Orang yang paling bertakwa. Tak kisah lelaki perempuan. Warna kulit, bangsa, tak kira. Janji dia orang Islam yang ada sifat tadi itu, sifatnya beriman, sifatnya berhijrah, sifatnya lagi berjuang, sifatnya mengharapkan redha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Pada diri Rasulullah itu ada contoh teladan yang sepatutnya kita belajar daripada dia. Dan kemudian bagi mereka yang kana yarjullaha, orang betul-betul harapkan redha Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengharapkan hari akhirat, dan wa dzakarallaha katsira, mereka itu ingat Allah Ta'ala banyak-banyak. Syarat untuk kita dapat redha Allah adalah ikut contoh teladan daripada Nabi. Apa maksudnya? Baik, yang pertama kita kata kena ikhlas kepada Allah, betulkan hati yang kita selalu sebut dalam lagu Hindustan tu, dil to pagal hai, hati boleh jadi gila tu. Kan? Kemudian yang kedua, Allah Ta'ala sebut orang yang benar-benar mengharapkan redha Allah, syarat kedua yang paling besar, ikut Nabi. Ikut sunnah Nabi.
ikut cara dalam kehidupan Nabi, jangan pandai-pandai buat ikut sendiri-sendiri. Ustaz, saya nak solat duha, Alhamdulillah. Tapi saya nak solat duha pukul 1:05. Itu Zuhur. Tu kan. Ustaz, saya nak solat duha, saya nak buat 28 rakaat. Nabi baru buat 8. Yang kau nak buat 28 pasal apa? Itu tanda duit tak ada sangat lah tu. Besok bila ada duit, 2 rakaat pun tak teringin nak buat. Itu manusia punya perangai. Kalau Nabi subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali, La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir sekali, jadi total dia jadi 100 kali selepas salat, maka cukup kita buat yang tu. Awak tak payah buat 1000 kali. Kerana awak ada urusan lain selepas zikrullah, awak kena keluar untuk jadikan negara ini negara yang aman dan tenteram. Bantu orang Islam yang miskin dan sebagainya. Semua. Anak-anak dia tak boleh duduk tunggu ayah duduk di masjid. Mana nak datang duit? Kalau setakat solat solat duha aja. Yang buruknya, duha solat, subuh tak solat. Dia lagi cantik. Macam kita lah, ramai penuh ketika solat, solat air raya. Solat hari raya penuh, tapi subuh tak solat. Itu perangai manusia. Okey? Jadi, poin kedua yang paling besar selepas kita ikhlas, kita nak memburu redha Allah itu, poin kedua adalah kita mengambil contoh daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semalam, saya cerita kepada lebih kurang 100 hingga 200 orang peserta usahawan dalam teraju ekonomi asnaf tu tentang doa juga. Dalam hidup kita ni, bila kita nak capai redha Allah ni pun, kita kena mengharapkan Allah. Kalau kita nak mengharap ke diri kita sendiri, tak kuat. Kita kuat bila? Tidur. Kuat betul bab tidur tu. Kita kuat bila? Pergi berjalan-jalan. Tu kuat. Kalau dapat berjalan ni Allah Rabbi, tu komplek PKNS tu tak tahu berapa tingkat. Every single kedai tu dia masuk ya. Masa tu mana ada kebas kaki, tak ada kebas kaki. Pasal malam 19 lorong semua sampai. Tapi dalam hal-hal lain kita lemah. Maka itu hakikat yang perlu kita pelajari dalam hidup kita. Maka sepatutnya kita ikut sunnah Nabi SAW dalam semua hal. Maka itu apa yang disebut di sini, yang dikatakan oleh Allah Ta'ala dalam hal ini, liman kana yarjullah, orang yang benar-benar harapkan Allah, ikut sunnah Nabi. Kalau hari ni kita beramal tak ikut sunnah Nabi, contohnya hari ni banyak orang bagi doa kat kita, macam-macam doa, tak tahu datang daripada mana. Ambil ayat ini, baca 1000 kali, lepas seminggu, ketahuilah akan jadi ini sekian. Malah yang lebih buruk orang kita, orang Melayu ni, termasuklah Jawa dan Banjar. Bila terima WhatsApp berantai, sesungguhnya pemegang kunci Kaabah telah bermimpi. Ini perangai tahun 70 lagi sampai sekarang. Kan ya? Pemegang kunci Kaabah telah bermimpi dengan bahawa Nabi telah menyatakan bahawa sekian. Baca surah ni. Kemudian bila kamu tak baca, itu jaga tu. Bila kamu baca, maka selepas beberapa lama akan datang kebaikan atas kamu. Bahaya. Dan jika kamu tak baca, ancam pula tu. Atau jika kamu tidak menyampaikan kepada 10 orang, tunggulah musibah yang akan menimpa kamu. Ni perangai kita. Akhirnya kita takut dengan WhatsApp berbanding takut pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada tak? Ada. Ustaz sendiri pun terima. Dia masukkan yang 10 orang tu ustaz nombor 10. Itu perangai kita. Allah. Kenapa jadi gitu? Iman kita rosak. Iman kita tak kemas. Iman kita tak kukuh. Baik. Seterusnya, kita boleh rujuk dalam surah Al-Kahfi pada surah ke-17, surah ke-18 pada ayat ke-28.
Cuba tengok dalam surah Al-Kahfi pada ayat ke-28, kata Allah, wasbir nafsaka ma'al ladhina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا إلى الآخر الآية. Dan hendaklah kamu sabar, wasbir, dalam diri kamu, yakni sentiasa berada bersama orang-orang yang sentiasa berdoa kepada Allah, yang mengharapkan di waktu pagi dan petang dalam mengharapkan wajah Allah, redha Allah. Allah perintah kepada Nabi SAW, wahai Muhammad, hendaklah kamu sentiasa bersama dengan orang-orang daripada orang-orang kamu yang sentiasa sabar. Hendaklah bersama mereka. Jangan tinggal mereka. Mereka yang sabar, mereka yang ma'alladhina yad'una rabbihim bil ghadati wal 'ashyi, yang siang malam mereka ini sentiasa berzikir dan ingat kepada Allah, dan wal 'ashyi yurina wajhah, dan mereka itu benar-benar mengharapkan wajah Allah. Apa maksud wajah Allah? Redha Allah. Sabar dia tu. Sabar dia tu harapkan redha Allah. Dia tak harapkan yang lain. Kalau nak ikut tak payah sabar. Pada hakikatnya lah. Tambah-tambah pada ketika kita mampu menjahannamkan dia. Kita mampu balas balik keburukan yang dia buat. Ketika kita mampu dan ketika itu kita sabar. Kita tak balas pun apa yang dia buat pada kita. Kenapa? Wajah Allah. Kita harapkan wajah, yakni redha Allah subhanahu wa ta'ala. Maka, apa dia? Maka kata Allah Ta'ala, janganlah pandangan kedua matamu, wala ta'du aynaka anhum turidu zinatal hayatid dunya. Yakni kedua mata beralih melepasi mereka dalam keadaan kamu menginginkan perhiasan dunia. Bila kita berada di dalam satu kelompok yang macam ni, kelompok yang nak cari kebaikan akhirat melalui nikmat dunia, maka kita jangan lari daripada itu. Sabar. Ustaz, nak mengaji di Masjid Bukit Jelutong tu jauh, Ustaz. Daripada rumah saya 1/2 jam contohnya. Saya daripada Bukit Beruntung, kadang-kadang rugi datang. Kalau ikut akal ni kan, rugi. Kenapa? Jam ni tak tahu pelik-pelik. Tapi hakikatnya, manusia itu beruntung. Orang belajar. 12 tahun dia ulang datang belajar. Tak reti-reti. Maka adakah dia bodoh? Tak, dia pandai. Dan dia telah berjaya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun dia punya ilmu pada asasnya macam tak berapa banyak. Dia tak pandai doa banyak. Ada sahabat-sahabat handai di kita macam tu, Ustaz. Saya doa tak pandai hafal, Ustaz. Tak reti betul-betul. Jadi saya doa yang pendek-pendek aja. Doa apa? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Habis lagi doa apa? Allahumma ya muqallibal qulub thabbit qalbi ala dinik wa ala ta'atik. Dia doa tu aja. Saya kata alhamdulillah, awak manusia paling hebat di sisi Allah. Kerana apa? Kerana dua doa inilah yang Nabi paling banyak baca dalam hidup Nabi. Nabi tak baca doa macam kita. Ya Allah, ya Tuhanku, duitku kurang, tambahilah. Ya Allah, ya Tuhanku, hartaku andai ada di langit, kau turunkan, ya Allah. Di bumi pun banyak, minta sampai langit. Ya Allah, ya Tuhanku, andai rezekiku ada di dalam bumi, keluarkanlah. Atas darat pun kau tak bersyukur. Ya Allah, ya Tuhanku, andai rezekiku jauh, kau dekatkan, ya Allah. Kat Bukit Jelutong pun kau tak ambil, nak ambil kat Bukit Beruntung.
Ya Allah, ya Tuhanku, andai rezekiku sukar, kau mudahkan ya Allah. Apa yang sukar kalau makan satu hari 5 kali? Apa lagi yang sukar? Kan minta tu melampau-lampau kadang-kadang tu tak padan dengan ibadah kita. Kalau ikut kepada doa yang Nabi baca tu paling banyak dalam hidup Nabi, dalam riwayat Abdullah ibn Abbas, Nabi doa, ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik wa ala ta'atik, atau ala dinik. Maksudnya, ya Tuhan, Maha yang mampu membolak-balik hati kita ni, tolong ya Allah, teguhkan hatiku atas agamamu dan ketaatan padamu. Ulang itu je. Nampak pendek, tapi bila akidah kita kukuh, lain semua selamat. Yang lagi nak minta yang lain selepas akidah kita elok, hak lain nak minta, Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, kurniakan dunia ini baik bagi kami, dan akhirat jua baik bagi kami, dan dijauhkan dari azab api neraka. Bila mana dunia jadi baik, eloklah belaka. Bila mana akhirat jadi baik, apa lagi yang awak nak? Itu hakikatnya. Tapi kita ni ambil doa tak tahu daripada siapa. Doa tu sampai 8 muka surat. Jenuh baca, bukannya faham. Waktu tawaf. Apa doa yang paling baik tawaf? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban. Kita pegang buku ni sambil berjalan, langgar-langgar orang. Tengok kedebung gitu. Entah siapa suruh, menyusahkan aja. Apa doa yang paling baik daripada manusia yang paling baik? Itu saja doa. Nabi SAW, ada 2 manusia yang paling baik dalam sejarah kemanusiaan, Nabi Ibrahim dengan Nabi Muhammad SAW, yang Allah angkat mereka menjadi Khalilullah, kekasih pribadi kepada Allah. Kita tak layak jadi Khalilullah. Kita mungkin menjadi Habibullah, orang yang disayangi oleh Allah. Jadi doa dia lah yang paling sempurna. Maka sebab itu bila kita nak ikutlah sunnah Nabi. Sunnah Nabi itu adalah orang yang sentiasa berdoa ni, minta pada Allah Ta'ala pagi dan petang. Jadi masuk poin ketiga besar. Poin pertama tadi ikhlas. Poin kedua ikut sunnah Nabi. Poin ketiga apa? Doa. Doa untuk apa? Doa untuk membina keikhlasan. Doa untuk ikut sunnah Nabi. Sebab kita kadang-kadang Nabi buat, kita rasa tak berapa comel. Kita lagi comel. Itu. Jadi doa. Apa doa paling simple yang kita selalu baca? Allahumma a'inni ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantu aku di dalam proses aku berusaha mengingatimu. Kalau kau tak bantu ya Allah, aku sering lupa padamu. Lebih kurang ayat tu. Kemudian, ya Allah, ya Tuhanku, bantu aku dalam usaha aku untuk bersyukur atas nikmat yang kau beri padaku. Kalau kau tak bantu, ya Allah, aku sering kufur dengan nikmatmu. Ya Allah, bantu aku dalam usaha aku untuk memperbaiki amal ibadah terhadapmu. Kalau kau tak bantu, ya Allah, aku tidur je manjang-manjang. Maksudnya gitu, tak kuat. Maka kena berdoa dan minta kepada Allah. Jangan nyombong. Sombongnya manusia, dia berdoa bila rasa dia perlukan Allah. Oi, masa COVID ni doa ni berjurai-jurai air mata. Kan? Bila dah elok, selesai. Pada hakikatnya tanda orang beriman adalah dia berdoa dalam semua keadaan. Semua keadaan. Tambah-tambah ketika kita senang, ketika kita sihat. Sebab waktu ni banyak waktu melupakan kita kepada Allah. Waktu kita susah, no problem. Confirm ingat Tuhan. Confirm. Kalau susah, lupa Tuhan juga, mengarutlah tu.
Kan? Time senang. Masa tu kita kena double, triplekan doa. Time kita sehat. Masa tu kena banyak. Kerana ketika itu ada jurang-jurang atau ruang-ruang syaitan yang buat kita leka daripada berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan berdasarkan hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis ini riwayat Imam Tirmizi. Kata Imam Ibn Hibban, hadis ini adalah hadis yang sahih yang kita nak sebut. Nabi kata apa? Manit tamasa ridha Allahu bisakhatin nas kaffahu Allahu mu'natan nas. Barang siapa yang mencari redha Allah sekalipun memperolehi kemurkaan manusia, maka Allah akan cukupkan kebergantungannya terhadap manusia. Don't worry. Siapa-siapa yang cari redha Allah, Allah jaga dia walaupun manusia tak suka pada dia. Wa man istamasa ridha an-nas, siapa-siapa yang mencari redha manusia, bisakhatillah wakalahu Allahu ila nas, sekalipun dia mendapat kemurkaan Allah tapi dia nak cari redha manusia juga, maka Allah tinggalkan dia pada penjagaan manusia. Habis. Jadi dalam hidup kita nak cari siapa? Allah. Saya mula-mula menikah dengan isteri saya setahun 2 bulan, setahun 3 bulan yang lepas. Ada 2 benda penting yang saya pesan pada isteri saya. Pertama, jangan sibuk tengok kelemahan pasangan kamu sehingga kamu leka untuk melihat dan merenung kebaikan yang dia ada. Satu. Kemudian, yang kedua adalah bahasa paling mudah adalah bila jadi masalah, saya kata pada dia, Allah kan ada. Simple. Allah kan ada. Kalau itulah yang betul-betul masuk dalam pemikiran, dalam lisan dan dalam hati kita, kau datanglah segala macam apa pun. Allah kan ada. Kau risau apa? Apa tugas kita? Doa, usaha, istiqamah dan tawakal. DUIT. Duit. Dah. Yang lain kita serah pada Allah Ta'ala. Bahasa tu boleh mengukuhkan iman kita. Allah kan ada. Dah, selesai. Okay? Jadi tugasan manusia adalah Allah meletakkan, Nabi mengajar pada kita dalam usaha kita yang redha tadi itu ikhlas, dalam usaha kita nak cari redha itu ikut sunnah, dalam usaha kita nak cari redha itu berdoa kepada Allah Ta'ala kerana kita tahu kita ni dhaif, kita tu lemah. Nabi tunjuk caranya. Nabi kata, kalau kamu cari redha Allah, Allah akan jaga kamu. Walaupun kamu sedang diusaha untuk dizalimi oleh orang lain. Tapi kalau kamu cari redha manusia, sehingga kamu langgar, sehingga mencapai kemurkaan Allah, Allah lepaskan kamu pada manusia, hampir minta tolong. Contoh. Ingat tak? Semua orang, saya rasa semua orang ingat. Orang mati syahid masuk neraka. Ahlul Quran, musabaqah tilawatul Quran, masuk neraka. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Dan orang ahli dermawan masuk neraka. Semua ni dia rosak kenapa? Niat tak betul. Dia pergi perang sebab nak dapat pangkat Brigadier General, contohnya. Dia baca Quran, nak bagi orang puji dia, dialah qari dan qari'ah yang mempunyai suara bak puluh buluh perindu. Dia bersedekah sebab nak harapkan manusia memuji dia. Dialah ahli sedekah, ahli sedekah, ahli sedekah. Tiga-tiga ni, Allah perintah malaikat, azib, ya, dan hempas wajah mereka lalu dicampak ke dalam api neraka Jahannam. Kenapa? Rupa-rupanya tiga ini mempunyai kesalahan yang sama. Salah dia adalah dia buat kerana tidak ikhlas dan mengharap wajah manusia. Sebab tu Allah hempas wajah dia. Apa maksud mengharap wajah manusia? Dia mengharap puji-pujian daripada manusia. Dan Allah kata pada dia dekat akhirat, kamu pembohong, kamu pendusta, maka carilah siapa yang kamu harap di dunia dulu. Kamu harap manusia puji, hampir minta tolong kat dia. Kamu harap orang ni puji, hampir minta tolong dengan dia.
Ini hadis sahih. Riwayat Imam Muslim dalam Sahih Muslim. Boleh rujuk di dalam kitab orang Melayu selalu baca. Riyadhus Salihin. Karangan Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala anhu. Allahu Akbar. Ini nilai yang harus kita belajar untuk saya, untuk kita semua. Untuk kita semua. Untuk kita jadi seorang pemburu dan buruan kita adalah redha Allah Subhanahu wa taala, terutama di hujung usia. Dan kemudian kita tengok dalam hadis itu tadi, ingat, cari redha Allah, Allah jaga kita. Tapi siapa cari redha manusia, Allah lepas. Kau fikir sendirilah. Itu hadis ini riwayat Imam Tirmizi dan ia ada dalam Sahih Ibn Hibban. Dan seterusnya, peringatan daripada seorang ulama besar, Al-Fudail bin Iyad. Dia meriwayatkan daripada Bishr Al-Hafi, dia kata ar-ridha afdalu minaz zuhdi fid dunya. Redha adalah lebih afdal daripada zuhud di dunia ini. Apa maksud redha? Tenang dengan segala macam yang telah ditentukan oleh Allah ke atas dirinya. Tenang aja. Ustaz, kulit saya putih melepak. Kan, kulit saya lembut sesuci-suci, tak tahulah. Dapat laki hitam legap. Contohlah contoh. Ustaz, hidung saya tinggi, boleh potong roti. Dapat suami hidungnya kembang pula tu. Contoh. Ustaz, dia tak redha. Dia tak redha. Orang yang redha ni, dia tenang aja. Tenang. Duduk dekat mana sekarang? Bukit Jelutong. Alhamdulillah. Ustaz duduk dekat mana? Bukit Beruntung. Alhamdulillah. Okey. Ustaz Bukit Beruntung ke bukan Bukit Rugi? Ia rugi pada orang yang pandang ia rugi. Hidup manusia tak pernah rugi. Bangun tidur, gosok muka, dapat sunnah Nabi, pahala. Baca doa, Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur, dapat pahala. Bubuh minyak kereta datang sini, dapat pahala. Parking kereta elok-elok, tidak menghalang parking. Parking ada, dibubuh juga atas divider. Itu perangai kita. Saya sempat tawaf tadi, Saya pandang mata pandang. Masjid sediakan parking berlambak-lambak. Atas divider juga dia nak bubuhnya. Apa manusia punya perangai? Dia tak nampak ke ketika dia parking di tempat yang baik, dia memberi ruang kemanfaatan kepada orang lain, dan itu juga adalah pahala. Masuk ke masjid, duduk dalam taman syurga, dapat pahala. Semuanya dapat pahala. Apa yang rugi? Tak ada. Awak balik sekarang tak sempat masak sebab majlis ilmu. Balik tak sempat masak, singgah dekat Cili Merah. Session 9. Contohnya. Kan beli bungkus, bawa balik rumah untuk anak-anak dan suami makan, dapat pahala. Tambah-tambah pula tu, guna duit sendiri, lagi banyak pahala. Kalau guna duit laki, kuranglah sikit pahala dia tu. Tapi paling tidak. Mana ada manusia rugi? Maka sebab itu, di dalam hal orang yang apa kita panggil, orang yang tenang, orang yang redha, dia lebih baik daripada zuhud. Apa maksud zuhud? Zuhud ini tidak melampau di dalam menggunakan nikmat. Tak apalah, TV 14 inci pun cukup lah. Ada orang tengok TV 65 inci. Apa orang tanya, Ustaz, apa hukumnya Ustaz? Hukumnya biarlah, dia rabun. Matanya rabun. Kan? Biarlah 80 inci sekalipun. Dia nak tengok Astro Awani live. Biarlah dia nak tengok. Awak mata elok, awak tengoklah 14 inci tu. Asalkan, walaupun TV dia 65 inci, tapi dia menonton, tanyalah Ustaz, Al-Hijrah, Bismillah, semua yang baik-baik. Awak 14 inci tengok Gegar Vaganza. Nak buat apa? Itu bagaimana memanfaatkan ruang itu. Jadi, hakikatnya orang redha ni adalah kata Fudail bin Iyad, dia adalah orang yang paling afdal. Ini kerana orang yang redha tidak mengharapkan lebih daripada apa yang dia ada pada ketika itu. Cukup. Apa yang ada sebelah kita ada pasangan hidup kita. Tengok pasangan dalam hati, tak apalah. Redha je lah. Redha? Ya, redha.
Kerana pada pasangan kita itu sudah tentu ada sesuatu yang kita suka dan sudah tentu ada sesuatu yang kita tak suka. Kenapa? Disebabkan Allah bagi ruang pada benda yang tak suka tu untuk kita lengkapkan pasangan kita menjadi semuanya elok. Pada anak kita macam tu juga. Ada yang masuk universiti. Ada yang tak dapat masuk universiti. Asal periksa je fail. Asal fail je dia lah tu. Itu gitu. Maka ada kemungkinan dia tak mahir akademik. Tapi rupanya hari tua kita besok, dialah yang paling dekat dengan kita. Sebab yang berjaya semua kat luar negara. Jadi orang penting. Jadi tak ada orang nak jaga kita pada hari tua. Allah tinggalkan seorang yang bodoh kat dalam rumah. Bodoh ke dia? Ya, pandangan manusia. Tapi dia cerdik sebab dia dapat ruang untuk jaga mak dengan ayah dia. Oh, untung. Ada orang belajar, dia kata, Ustaz, banyak orang sini, dia kata, Ustaz, saya dulu belajar UiTM, Ustaz. Ada degree lagi. Sekarang dah menikah, duduk di rumah. Kan? Rasa macam tak ada manfaat aja. Apa pula tak ada manfaat? Awak basuh baju, manfaat. Awak lipat kain, manfaat. Awak sapu sampah, patah penyapu 12 kali setahun. Kan? Manfaat. Awak buat apa pun manfaat. Awak gunalah ruang yang peluang. Di mana saja kita duduk dalam rumah, kita fikir apa manfaat kita boleh bagi. Kita mari masjid, apa manfaat kita boleh bagi. Dalam majlis ilmu, begitulah. Orang yang sentiasa redha adalah orang yang sentiasa tenang dan dia tak mengharapkan lebih daripada apa yang sedang Allah bagi pada dia. Cukup. Orang yang zuhud, kadang-kadang dia kata, aku dapat lebih. Cuma aku ni saja-saja, aku tak mau terima. Tak. Orang yang redha, dia pandang semua kelilingnya itu penuh dengan kebaikan demi kebaikan. Dan dia tak pernah kufur dengan nikmat Tuhan. Redha dengan otak kepala kita, kita fikir kebaikan. Itu redha tu. Fikir ke arah baik. Redha dengan ketentuan Allah bagi pandangan mata, pandang dengan mengajar kita ke arah kebaikan. Redha dengan telinga yang Allah bagi, gunakan dengan betul. Redha dengan lisan yang Allah bagi sementara boleh bercakap, cakap benda yang baik. Falyaqul khairan aw liyasmut, cakap yang baik ataupun diam. Redha. Ya, yakni tenang dan damai sekitar apa yang kita ada itu. Ya, moga-moga Allah bagi kebaikan. Saya peringat, yang pertama apa tadi? Ikhlas. Ya, yang kedua, benar mengikut sunnah. Yang ketiga, rajin doa. Rajin sangat-sangat doa ni, doa. Kenapa? Sebab kita tahu kita tak larat nak berjuang sendiri. Yang keempat, Nabi pesan, sesungguhnya orang yang harap redha Allah, Allah akan jaga dia. Siapa harap redha manusia, Allah akan lepas. Pergilah kepada apa yang kamu harap tadi itu. Itu. Ya. Dan seterusnya yang terakhir, yang kelima, Fudail bin Iyad mengatakan bahawa redha itu adalah seseorang yang menerima apa yang telah ditentukan dan menghargai apa yang ada di sisinya. Dah, selesai. Cukup, jangan melampau. Wallahu a'lam.